Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur Bandar Puteri, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah kerana kita masih diberikan kehidupan ini untuk sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala amalan-amalan kita, usaha-usaha kita menjadi hamba yang dikasihi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semuanya, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan menyambung kembali jenis talak. Sebelum ini kita telah bincangkan talak ini terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama, soreh atau kinayah. Soreh ni maknanya jelas, kinayah ni maknanya tidak jelas, ataupun sindiran, kiasan, ya. Yang kedua, keadaan isteri sama ada yang suci atau haid, atau isteri yang masih kecil atau dewasa. Ini dinamakan talak sunni, talak bid'i. Dan yang kita nak bincangkan pada hari ini, talak yang berganti dengan harta atau tanpa berganti, iaitu khulu', tebus talak. Sebelum itu saya nak ulang sedikit lah. Kita bulan lepas saya tak dapat datang, keadaan tak menentu kan, dengan hujan lebatnya kan. Lepas tu keadaan banjir. Sini kena tak? Surau kena tak? Okey, selamat Surau selamat Alhamdulillah. Tempat saya tu masjid, Dewan bawah kena, paras buku lali je lah. Kebetulan pagi tu ada majlis kahwin, orang sewa dewan, terpaksa sedut air masa tu juga bawa keluar kan. Alhamdulillah, berjaya jugalah. Baik tuan-tuan, lafaz talak yang jelas dan tidak jelas dinamakan soreh. Sod, roya, ha, soreh. Apa contoh talak soreh ni tuan-tuan?
Contohnya, aku ceraikan kau. Contoh, aku talakkan kau. Maknanya soreh ni tuan-tuan tak perlukan niat. Tak perlukan apa-apa alasan. Sengaja ke tak sengaja ke tuan-tuan, berlakon ke tak berlakon, kebetulan berlakon suami isteri, jangan buat pasal. Tak perlukan niat. Kalau kinayah ni tuan-tuan tidak jelas ataupun sindiran. Contohnya ayat dia, kita bukan suami isteri lagi, kau tak ada apa-apa dengan aku lagi. Itu biasa yang mudah disebut dalam masyarakat kita lah. Ataupun balik ke rumah mak ayah kau. Itu biasa yang berlaku. Ataupun di sini, engkau berasing daripadaku, hubungan kita terputus, kembalilah kepada keluargamu, pergilah ke mana yang kau mahu. Apa dah kena suami aku ni? Contoh, perkara-perkara lafaz-lafaz seperti ini tuan-tuan, banyak persoalan yang bermain di fikiran isteri. Suami marah ke aku ke, ataupun suruh keluar macam tu je ke, ataupun dah ceraikan aku. Tu yang isteri tu, kebanyakannya kaum-kaum isteri ramai datang mahkamah. Ataupun ke pejabat agama. Macam mana ni ustaz, jatuh ke tak jatuh ke apa ke kan. Tu yang terpaksa isteri failkan, namanya kes pengesahan cerai, pengesahan lafaz cerai. Lepas tu bila suami dapat dokumen, saya mana ada lafazkan talak pada dia. Tak apa, datang dulu, biar mahkamah sahkan. Siapa yang boleh sahkan? Hanya hakim syar'i sahaja yang diwatikahkan oleh sultan. Kadang-kadang ayat seperti ini tuan-tuan, kau haram bagiku, kan dekatkan haram, padahal suami isteri, kan. Pergi mahkamah, failkan apa yang dia lafazkan, apa yang dia dengar suami dia lafazkan. Dapat suami tu pula dapat dokumen. Ni dokumen apa pula ni? Dia tanya-tanya, telefon mahkamah ke apa kan. Kenalah datang juga, biar mahkamah jelas apa yang dimaksudkan oleh si suami itu. Bukan kena denda, masa tu tak kena denda lagi. Jangan risau. Sebab isteri ni tuan-tuan, bila dengar macam tu, dia jadi tak tahu apa status dia. Diri dia tu siapa sebenarnya ketika itu. Bila dah, contohnya si suami tu halau ke rumah, kau keluar daripada rumah ni, aku tak nak tengok muka kau lagi, balik ke rumah mak bapak kau. Contoh, si isteri tu dah terpinga-pinga. Si suami tu tak nak aku lagi ke, ataupun dah maksud ceraikan aku ke? Itu maksud dia. Tu yang banyak si isteri ni, dia banyak persoalan. Saya tak tahulah ustaz, apa maksud suami saya tu sekian. Tak apalah puan. Kalau puan rasa itu adalah mungkin, saya kata mungkin mahkamah kata, di kaunter tu tuan-tuan, dia kata mungkin. Kaunter pun tak boleh nak jelaskan jatuh talak ke tak jatuh talak, bukan bidang kuasa di kaunter. Caranya kena failkan pengesahan lafaz talak tu, pengesahan lafaz cerai tu. Nak pastikan jatuh ke tak jatuh. Pergi pejabat agama pun tuan-tuan, pejabat agama akan suruh pergi ke mahkamah untuk disahkan, untuk disiasatkan. Sebab tu jangan berbuat main lafaz yang seolah-olah isteri tu fikir suami tu tak nak pada dia, ataupun suami tu mungkin dah ceraikan dia, tapi tak guna perkataan cerai ataupun talak. Dia guna perkataan lain.
Apa maksud suami aku ni? Kat situ kena dijelaskan, disiasat dan diputuskan. Itu berkenaan dengan talak soreh dengan talak kinayah. Kemudian talak sunni ataupun bid'i. Talak sunni bid'i ini talak yang secara umum lah. Ni saya terangkan secara umum dulu, yang untuk kita ulang. Perempuan yang diceraikan dalam satu daripada 3 keadaan. Yang pertama, talak sunni ni, isteri tu mesti dalam keadaan bersih, suci, tidak datang haid. Sama ada suami tu lafaz di luar mahkamah ke. Apa maksud lafaz di luar mahkamah? Di rumah, dalam kereta, melalui telefon, mesej, WhatsApp, Facebook. Ini banyak dah berlaku, tuan-tuan. Ataupun di restoran, kat mana-mana di luar tanpa kebenaran mahkamah. Itu maksud dia. Lepas tu tak tahu isteri tu suci ke tak suci. Dia main sebut saja kan. Kalaulah kebetulan si isteri tu dalam keadaan tak suci, maknanya talak tu tetap jatuh. Kalau menurut hukum rukun-rukun talak tu, kalau disiasat oleh mahkamah syariah, tuan-tuan, cukup rukun, maka boleh jatuh talak. Tak kira lah ada saksi ke, tak ada saksi ke, suci ke, tak suci ke. Kalau dia cukup rukun talak itu, tuan-tuan, dan pengakuan jelas daripada si suami, maka mahkamah boleh sabitkan talak tersebut. Sebab itu talak ini keterangan mana-mana pihak pun kena jelas. Nak faham talak sunni, talak bid'i ini, tuan-tuan, kalau isteri itu suci, tidak datang haid, tidak mengandung, ataupun suci yang tak disetubuhi, maka itu namanya talak sunni. Kalau talak bid'i ni, tuan-tuan, sebaliknya lah. Dalam keadaan haid, suci yang disetubuhi, suami lafazkan, maka kalau cukup rukun talak tersebut dan mahkamah siasat, maka akan jatuh talak. Okey, hari ini kita bincangkan talak biasa ataupun khulu'. Okey, apa maksudnya talak biasa ni, tuan-tuan? Jenis talak yang seterusnya. Talak biasa ialah talak yang berlaku dengan kehendak suami. Suami dah tak nak pada isteri, diceraikan, dia lafazkan talak pada si isteri. Ia menepati hukum talak yang dinyatakan sebelum ini, walaupun si suami itu hendak menceraikan isteri dengan kehendak suami, bukan bermakna boleh melafazkan sewenang-wenangnya tanpa sebab yang munasabah ataupun mengikut hukum syarak. Apa maksud mengikut hukum syarak, tuan-tuan? Kalau si isteri itu tak ada salah besar, tak ada apa-apa yang berlaku sehingga melanggar hukum syarak, ni contohlah, curang ke, ada lelaki lain ke, bersedudukan dengan lelaki lain, na'udzubillah, maka jangan gunakan lafaz tu sewenang-wenangnya. Kalau dah rasa tak sabar dengan mungkin kelakuan si isteri tu, kan, kalau boleh tahan sabarlah, pergi ke mahkamah syariah, isi borang,
buat fast track. Buat fast track, dua suami isteri kena datang. Fast track ni apa tuan-tuan? Permohonan pada hari yang sama, jumpa hakim hari yang sama, dan selesai pada hari yang sama. Dengan syarat salah seorang yang mohon dan pihak yang lagi satu tu kena ada persetujuan. Pastikan ketika itu si isteri tu suci. Suci, tidak datang haid, tidak mengandung, dan suci yang tak disetubuhi. Nanti kan tuan-tuan kan, kalau mungkinlah mana-mana suami lah, ni secara umum lah, mana-mana suami tu, sesiapa sajalah, peringatan untuk saya juga, peringatan untuk kita juga. Kalau dah tak tahan sabar, dah tak tahan dengan kelakuan si isteri kita, apa yang dah berlaku di belakang kita ni tuan-tuan, kalau mungkin dah lafaz ketika itu, di rumah ke di mana-mana saja, kena buat pengesahan cerai. Tapi bila dah mahkamah sabitkan lafaz talak itu di luar mahkamah, nanti akan datang ada proses yang lain pula, kesalahan lafaz luar mahkamah. Itu dinasihatkan, jangan lafaz di luar mahkamah. Apapun alasan kesalahan yang dilakukan oleh si isteri, macam mana kita ambil si isteri itu ketika baik, pulangkan, lepaskan secara baik. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Ambil cara yang baik, lepaskan dengan cara yang baik. Itu talak biasa, talak yang ada pada kehendak si suami. Ataupun si isteri itu mohon, si suami itu setuju. Si suami boleh lafazkan di hadapan hakim. Itu mengikut Seksyen 47 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Yang kedua, khulu'. Khulu' ialah talak yang berlaku dengan kemahuan isteri dan nekat untuk bercerai. Oleh itu, ia disyariatkan untuk menebus diri daripada suaminya dengan memberinya suatu kadar mas kahwin yang dipersetujui bersama. Khulu' ni tuan-tuan, si suami ni tak nak cerai kan? Kebiasaannya lah. Kebiasaannya. Suami tak nak ceraikan. Tapi si isteri ni tekad nak bercerai. Dah tak nak dah suami tu. Mungkin ada alasan-alasan dia lah. Mungkin dari segi nafkah, dari segi tanggungjawab, mungkin dari segi apa lagi, sikap si suami tu panas baran, selalu pukul isteri. Sebab itu tuan, kebetulan pula saya bawa surat nikah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dekat belakang ni tuan-tuan, tengok surat nikah masing-masing. Jangan tengok yang depan ni, tengok yang belakang. Taklek. Saya terbawa kemarin hari Selasa tu ada kuliah munakahat juga, kebetulan bawa, kena buat contoh. Ni yang ada taklek ni, khulu' ni. Khul. Hujung sekali dengan talak secara khul'. Nanti balik tengok surat nikah masing-masing. Ini tanggungjawab berat ni tuan-tuan. Lepas akad nikah tu, janji kita nak ambil seorang isteri tu, dan kita kena lafazkan ta'liq itu, perjanjian supaya kita tidak mensia-siakan isteri. Senang nak faham macam tu lah. Kalau kat sini tuan-tuan, apa yang dicakap? Sekiranya tinggalkan isteri selama 4 bulan hijrah berturut-turut, atau 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih, atau sengaja atau paksaan.
Pasangan tu mungkin sebab kerja ke apa dah, bila dah terpaksa kerja kat luar, ditinggalkan isteri, dia biar-biarkan macam tu. Atau saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah. Ya, tidak memberikan nafkah. Tak bagi nafkah lah selama tempoh masa yang tersebut, 4 bulan hijrah itulah. Atau melakukan sebarang mudarat tubuh badannya. Sekiranya isteri itu mengadu kepada mahkamah syariah dan sabit aduannya, maka dan mahkamah syariah menerima dulu RM1 masa saya ni. RM1. Sekarang RM10 rasanya. RM10. Dia bila ada perkataan atau ni tuan-tuan, mahkamah akan terima salah satu sebab daripada 3 sebab. Pertama, tinggal 4 bulan hijrah tu kan, atau tidak memberi nafkah, atau mudarat tubuh badan isteri. Sekiranya si isteri tu adu di mahkamah syariah dan mahkamah syariah sabit keterangan dia, maka mahkamah boleh membubarkan perkahwinan itu dengan cara talak secara ta'liq, secara khuluk ni tuan-tuan. Kalau ini tuan-tuan, khuluk ni dalam permohonan cerai ta'liq, Seksyen 50 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Nanti balik tengoklah. Mungkin kita rasa macam marah kat isteri ke, ada masalah dengan isteri, rasa nak kembalikan nostalgia tu kan, nak kembalikan kasih sayang isteri tu tuan-tuan, tengoklah balik. Inilah aku janji kita, aku janji seorang suami kepada tanggungjawab ke atas isteri kita. Baik. Jadi tuan-tuan, bila cerai khuluk ni tuan-tuan, dia ada kemahuan daripada isteri. Sebab tu khuluk ni kebanyakannya si isteri yang mohon. Sebabnya suami, salah satunya suami tak setuju, suami tak nak lafazkan, dan disyariatkan caranya menebus diri. Itu yang tadi tu, RM1, mahkamah syariah menerima RM1 bagi pihak si suami. Kalau si suami tu muncul, kena bagi RM1 dekat dia. Ini awak punya. Mahkamah tolong jagakan saja. Kalau tiba-tiba si suami tu datang, ambil keputusan mahkamah ke, inilah awak punya. Tahu-tahu dah dapat surat cerai. Sebab apa? Ketika si isteri tu mohon tuan-tuan, si isteri tu mohon, si suami tak pernah hadir. Si suami tu pun beritahu takkan berlaku bercerai punya. Takkan berlaku bercerai sekiranya suami tak lafazkan. Sebab itu kalau ada permohonan daripada isteri tuan-tuan, kalau kita rasa benda tu tak tepat, kita perlu bela diri kita, si suami tu perlu bela diri dia, kena datang. Jangan timbul pelbagai spekulasi ataupun persoalan seolah-olah mahkamah ni hanya memihak kepada pihak si isteri. Mungkin si suami tu tak datang, mengambil mudah. Kalau si suami tak datang, takkan berlaku bercerainya. Ingat, inilah lafaz yang telah berlaku, ta'liq tu, selepas akad nikah secara khuluk. Macam mana pula kalau cerai ta'liq yang berlaku ni tuan-tuan? Kalau awak keluar pintu ni, jatuh talak. Kalau awak dia tak boleh keluar pintu ni, dia kena keluar pintu sana. Itu bukan talak ta'liq secara khuluk. Itu talak yang dilafazkan sendiri oleh si suami.
Dia bukan secara khuluk. Khuluk ni dia kena tebus diri dia. Bila dia adukan di mahkamah, mahkamah menerima RM1 ke RM10 ke, maka sabit aduan dia dan berlaku perceraian ta'liq secara khuluk. Sebab itu kena berhati-hatilah. Kalau kita rasa kita dah tak boleh nak menanggung ataupun bertanggungjawab kepada isteri, maka bertanggungjawablah macam mana untuk menyelesaikannya secara baik. Justru khuluk adalah daripada jenis talak yang berlaku dengan gantian yang diserahkan oleh isteri kepada suaminya. Sebab suaminya tak nak melafazkan. Sebab ini tekad daripada isteri. Dia tekad juga. Salah ke si isteri mohon cerai? Tidak salah sekiranya ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh hukum syarak. Kalau si suami itu bertanggungjawab, bagi nafkah, bagi tempat tinggal, bagi pakaian, makan, minum cukup, nak apa lagi? Dia nak bercerai juga. Barulah, kalaupun si suami itu setuju pun, terpaksa setuju, bahagiannya nanti itu, apa yang akan berlaku, biarlah si isteri itu yang menanggung dia. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bi. Shadaqallahul azim, bermaksud, oleh itu, kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Kalau kamu khawatir ni siapa? Suami isteri ni khawatir bahawa kedua-duanya, suami isteri itu, tidak dapat menegakkan aturan hukum Allah, tanggungjawab masing-masing. Si suami itu tanggungjawab dia apa? Si isteri itu tanggungjawab dia apa? Kalau masing-masing tak dapat menunaikan tanggungjawab masing-masing, peranan masing-masing, tuan-tuan, maka kena diselesaikan secara baik. Dan maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya mengenai pengambilan suami yang akan bayaran itu. Kalau masing-masing dah tak dapat tunaikan peranan masing-masing ni, tuan-tuan, barulah tidak ada kesalahan dalam perkara cerai khuluk ni. Kalau ada, contohnya masing-masing bertanggungjawab, buat apa nak bercerai? Macam itulah maksud dia. Kalau dah masing-masing tak ada peranan, si suami duduk jauh, si isteri duduk jauh, kita tak tahu apa yang berlaku ni. Lepas tu dengan nafkahnya tak bagi. Nafkah, orang kata apa tuan-tuan? Nafkah batin. Tu tanggungjawab tu. Dalam salah satu tanggungjawab perkara dalam rumah tangga. Kalau si suami duduk selatan, si isteri duduk utara, mesti si isteri tu dah risau. Apalah yang berlaku kat isteri aku ni? Dah bermain macam-macam fikiran dan kerisauan dia. Macam-macam boleh berlaku. Memang awak nanti dah sana jagalah diri baik-baik semua kan. Tapi dah jauh tetap kita risau ni. Tapi kalau dah masing-masing buat hal sendiri, dah tak nak berperanan, maka ambillah tanggungjawab supaya tidak memudaratkan diri masing-masing dan tidak berdosa. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, iaitu peranan tanggungjawab suami isteri itu. Itulah hukum-hukum yang ada pada diri masing-masing. Suami ada hukum hakam dia,
si isteri ada hukum hakam dia. Maka hendaklah bertanggungjawab di atas peranan masing-masing sekiranya tidak dapat dilaksanakan. Dan begitu juga hadis an Ibnu Abbas, saya baca maknanya panjang ni tuan-tuan yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, isteri Sabit bin Qais menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah mencela Sabit bin Qais dari segi akhlak dan agamanya. Tetapi sebagai orang Islam, aku tidak suka mengingkari hak-hak suami." Dan Nabi SAW pun bersabda, "Bolehkah engkau memulangkan kebunnya?" Dia menjawab, "Ya." Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Sabit bin Qais, "Engkau terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia talak satu." Dalam situasi ni tuan-tuan, isteri Sabit bin Qais ni, dia menghormati juga suami dia dari segi akhlak dan agamanya. Sabit bin Qais ni seorang yang berakhlak, orang yang baik dan agamanya. Tetapi isteri Sabit bin Qais ni tuan-tuan, dia ni seorang Islam. Bila seorang Islam ni tuan-tuan, tanggungjawab sebagai suami itu mesti ada. Tanggungjawab sebagai isteri itu mesti ada. Tetapi kedua-duanya yang kita faham dalam cerita ini tuan-tuan, masing-masing mungkin tidak dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Dan Nabi SAW bertanya kepada isteri Sabit ni tuan-tuan, "Bolehkah engkau memulangkan kebunnya?" Mungkin pemberian daripada Sabit ini, mungkin boleh diusahakan, boleh untuk mencari makan. Dan isteri Sabit ni tuan-tuan menjawab, "Ya, aku sanggup." Maka si Sabit ini, Sabit bin Qais ini terima kebun seperti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW, dan dia menceraikan dengan talak satu. Ini dia dah terima dah, dan dia melafazkan talak satu. Itu yang situasi inilah. Ada juga situasi yang lafaznya itu ditentukan oleh pihak yang berkuasa. Contohnya qadi, mahkamah syariah. Dulu qadi lah, sekarang ni mahkamah syariah. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya daripada apa yang kita faham cerai khulu ini tuan-tuan, kalau si isteri tu merasakan si suami tu tidak bertanggungjawab, mudah-mudahan bukan kita lah, di tempat lain sanalah, isu ni umum lah. Jadi situasinya bila si isteri tu failkan satu kes itu, contohnya cerai ta'liq. Cerai ta'liq, cerai yang telah dilafazkan oleh suami selepas akad nikah, yang ada bayaran khuluk tu sekian-sekian. Sama ada si suami tu tak setuju ke ataupun tak pernah datang ke, maka dibicarakan. Bila dibicarakan, mahkamah akan tanyalah sekian-sekian. Kenapa kamu nak mencerai ta'liq? Sebab apa? Si suami tidak memberi nafkah memberi nafkah kepada saya. Contohnya, berapa lama daripada bila sampai bila? 2 tahun. Lebih tak 4 bulan hijrah berturut-turut? Kalau sabit, kalau sah betul, mahkamah boleh sabitkan. Tapi keterangan si isteri tu bukan keterangan dia seorang saja tuan-tuan. Mesti ada keterangan saksi dia. Sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Sebab itu bukan mudah mahkamah nak terima. Kamu nak mohon apa? Cerai ta'liq. Okey, lulus. Bukan macam tu.
Dia keterangan si isteri, keterangan 2 orang saksi, kadang-kadang ada 3 orang saksi. Dia nak lagi menguatkan permohonan dia. Si suami ni pula tak pernah datang. Tu pentingnya saksi. Apa peranan saksi ni tuan-tuan? Mengesahkan apa yang dia telah lihat, masalah si isteri tu betul-betul nak mohon cerai. Memang si saksi tu tahu, oh dia memang ada masalah. Suami dia dah lama menghilang, tak bagi nafkah. Apa bukti tak bagi nafkah? Kamu tahu ke si suami tu tak bagi nafkah? Mungkin si suami tu masukkan duit dalam bank. Mungkin dia bagi kepada pihak ketiga, suruh sampaikan. Kamu tahu ke saksi? Peranan saksi tu penting. Peranan saksi tu, dia kena tahu masalah. Contohnya lah tuan-tuan, si isteri tu minta tolong kepada saksi tersebut. Boleh tak aku nak pinjam duit kat kau? Aku nak bagi makan kepada anak-anak ni, ataupun untuk diri aku ni. Mana suami kau? Si saksi tu tanya. Dia dah lama dah tak balik rumah. Dah berapa lama? Dah 5 bulan, setahun. Si saksi tu nak tolong selalu pun keberatan juga. Dia pun ada keluarga. Tiba-tiba tuan-tuan, dipanggil oleh mahkamah. Dia pun menyaksikan. Ya Tuan Hakim, memang apa yang saya tahu, suaminya dah lama menghilang. Dari segi nafkah suaminya tak bagi. Buktinya dia selalu minta pinjam dengan saya. Itu salah satu contohlah. Dan saya selalu ke rumah dia, bertanya kan, suami kau dah balik? Peranan saksi ni dia menyaksikan, betul-betul tahu. Tapi tak adalah sampai kita nak datang ke rumah dia tu, sampai kita nak bermalam di rumah dia, tak. Tak semestinya. Kita sekadar kita bantu, tahu dia ada masalah, suami dia dah menghilang, memang betul lah suami dia tak pernah bagi nafkah. Itu contoh. Sampailah keadaan-keadaan tertentu. Tu sebab secara umumnya tuan-tuan, orang awam mungkin menganggap mahkamah katanya lah memihak kepada si isteri. Tak. Kalau si suami itu tak datang, apa lagi? Dengan saksinya dia dah kemukakan. Contohnya lah, seorang anak perempuan itu, saksinya bapa dia, mak dia, adik-beradik dia. Bila dia dah duduk dengan suaminya tuan-tuan, mak ayah dah tak bertanggungjawab dah. Cuma mak ayah tanya khabar je lah. Kan? Tanya khabar. Macam mana anak okey ke, kamu okey ke, sekian-sekian. Satu masa dia tak tahan, dia balik ke rumah keluarga. Mana laki kau, mana suami kau? Itu contoh nafkah. Contoh lain pula tuan-tuan, mudarat tubuh badan. Mudarat tubuh badan ni contohnya, kena pukul, kena sepak terajang, kena belasah. Isteri tu kena belasah tu. Dengan kayu lah, dengan batang paipnya, dengan batang penyapunya. Na'udzubillah. Kenapa kamu balik ni? Saya tak tahan lah ya. Si suami tu dah selalu pukul saya. Walaupun sekali bertalu-talu dia pukul saya. Kena ingat yang lafaz ni tuan-tuan, tak kira lah sekali ke 2 kali ke. Tapi kalau sehingga dah memudaratkan tubuh badan isteri, ingat, kalau dia adu di mahkamah, walaupun si suami tu bagi nafkah, walaupun si suami tu tak tinggalkan isteri, tapi salah satunya, kalau suami tu memudaratkan tubuh badan, si isteri tu tekad nak bercerai, sabit aduan dia. Macam mana contohnya mudarat tubuh badan untuk mahkamah sabitkan? Contohnya dia pergi hospital. Di hospital buat mungkin X-ray ke apa ke kan, laporan hospital dah keluarkan. Ataupun dia buat report polis.
Boleh. Si isteri buat report polis. Bukan kita lah tuan-tuan, mungkin anak-anak kita, anak-anak saudara kita lah anak-anak saudara perempuan kita mungkin berlaku situasi ni. Mungkin tuan-tuan ada pernah menyaksikan dia minta datang ke mahkamah. Lepas tu kita tengok tubuh badan dia, tubuh badan anak kita tuan-tuan. Tengok dah, calah bala lah. Lebam sana, belah sini. Saya pernah terima satu kes, si isteri tu, ialah naluri kita sebagai lelaki, si isteri dia tu memanglah cantik kan. Lepas tu tengok, awak kenapa? Dia punya tulang belakang ni tu dah macam lari sikit dah. Sebab apa tuan-tuan? Si suami tu angkat dia, hayun, hempas dia. Kan? Bahaya dah tu. Ini dah WWF dah ni kan. Sampai tahap macam tu sekali. Cuma dah buat laporan hospital, laporan doktor semua kan. Kalau dia mohon cerai secara baik, dia mohon cerai secara hulu, mahkamah sabitkan, sabit aduan dia, laporan hospital, laporan polis, mungkin polis ada buat siasatan betul ke tidak. Ada juga suami yang ditangkap, ada juga suami yang diberi amaran. Itu contoh-contoh lah yang boleh membuktikan. Lepas tu balik ke rumah mak ayahnya, tengok, menyaksikan dah cala bala semua ni kan, dah luka teruk, cedera. Jadi benda-benda seperti ini tuan-tuan boleh dijadikan sebagai bukti ataupun saksi kepada mahkamah. Jadi apapun tuan-tuan sekalian, kita kena mengawasi juga ataupun memerhati dari jauh. Jangan tak ambil tahu. Tapi jangan, minta maaf lah saya gunakan ayat, jangan menyibuk sangat. Jangan menyibuk sangat. Tapi jangan tak ambil tahu. Macam mana tu? Kalau menyibuk sangat, kejap-kejap datang rumah dia, kejap-kejap datang rumah. Terasa juga si suami tu kan juga kan. Asyik datang je. Biarlah, kita dah suami isteri, itu satu hal juga. Kita mematikan, mungkin sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke, lama kamu tak balik rumah mak, tak balik rumah abah kan, tak balik rumah ayah ni, nak tengok cucu-cucu. Kan biasa ayat macam tu kan, balik kampung. Jadi kita tanya khabar ke kan, satu masanya tuan-tuan, kalau anak-anak ni rasa rimas, dia satu hari nanti dia perlukan kita. Mesti perlukan kita. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, bila kita tua ni nanti, saya ni lah nanti tua tuan-tuan, kita, anak-anak kita tetap perlukan kita. Kita pun sebagai mak ayah pun perlu juga dengan anak-anak. Walaupun anak tu dah besar, kita nak dengan cucu untuk berhibur. Inilah yang dinamakan keluarga yang untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar ini perkongsian yang saya boleh bagi. InsyaAllah nanti kita sambung yang akan datang tentang hukum-hukum khulu ini, supaya kita dapat memahami apakah situasi dan peranan yang boleh kita ambil tindakan dalam perkara-perkara yang dibincangkan. Jadi tuan-tuan, mungkin ada 1-2 soalan tuan-tuan yang boleh dikongsikan tentang khulu ni. Nak faham, biasanya khulu isteri yang mohon. Kalau talak biasa, suami yang mohon. Tak payah khulu-khulu dah. Kalau nak mohon cerai, buat pendaftaran, failkan kes, lafaz di depan mahkamah. Kalau suami tu tak tahu ke mana, ataupun suami tak setuju nak bercerai, ataupun suami tidak mahu memberikan kerjasama, si isteri boleh mohon khulu, cerai ta'liq. Biasanya nama cerai ta'liq lah.
Section 50. Jadi khuluk ni biasanya isteri yang mohon, ditekad nak mohon. Kadang-kadang kan tuan-tuan kan, saya terima pendaftaran, saja je lah tanya, betul ke dah tekad ke nak bercerai ni? Ya. Si suami tak nak ceraikan, saya nak cerai juga. Nak buat macam mana? Kita terima je lah. Kami di kaunter, kita terima. Sah ke tidak, sabit ke tak sabit, jatuh talak ke tak jatuh talak, itu hakim yang tentukan. Okey tuan-tuan, ada soalan ke? Okey, baiklah. Saya rasa sekadar itu saja. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkhilaf kata. Bukanlah saya masukkan sesiapa. Mungkin peringatan kita bersama, peringatan untuk saya. Kadang-kadang macam saya ni tuan-tuan, ada masalahnya sendiri. Yang mungkin tuan-tuan ada masalahnya sendiri. Kita semua sama. Mengingat antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memelihara kita, memelihara keluarga kita, menjadikan kita ni insan ataupun keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf sekali lagi sekiranya ada apa-apa yang terkasar bahasa tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang lemah itu adalah daripada diri saya. Mohon maaf. InsyaAllah kita akan sambung pada perbincangan yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.